Peningkatan kes positif COVID-19 di Sarawak sejak kebelakangan ini dilihat sebagai ancaman gelombang kedua penularan wabak itu. Untuk memahami dan membincangkan berkenaan dengan ancaman gelombang kedua COVID-19 di Sarawak dan juga di Malaysia, bersama dengan saya sekarang menerusi Skype ialah pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, kita dah berdepan dengan COVID ini kurang lebih sejak 6 bulan yang lepas. Dan dalam tempoh itu, mungkin banyak yang sudah kita pelajari pada ketika dulu masa mula-mula. Mungkin ada beberapa salah langkah ataupun kesilapan yang kita lakukan kerana ini adalah satu wabak yang kita tidak pernah depani sebelum ini, malah bukan sahaja Malaysia tetapi di serata dunia. Melihat kepada apa yang kita sudah tahu sekarang 6 bulan kemudian, apa yang kita boleh lakukan ataupun apa kesilapan, kekurangan yang boleh kita elakkan untuk mengelakkan wujudnya gelombang baru di Sarawak dan juga di Malaysia, Prof? Okey. Kita lihat dulu situasi negara kita. Semalam kita mencatatkan 18 kes baru, manakala 10 daripadanya dicatatkan di Sarawak. Di Sarawak pada masa ini dengan jumlah 594 kes dan 22 adalah merupakan kes aktif. Dari 10 kes di Sarawak, 4 daripadanya adalah mereka yang kembali daripada luar negara. Saya nampak secara keseluruhannya kalau kita tengok data kita secara umum adalah menurun. Tetapi kalau kita tengok pada pecahan tu, bilangan individu yang dikesan dari luar negara ataupun kita sebut sebagai kes import, masih lagi mencatatkan jumlah-jumlah yang kita rasa perlu diberikan perhatian. Saya berpendapat kerajaan perlu mewajibkan semula kuarantin untuk mereka yang kembali dari luar negara. Bukan setakat kuarantin di rumah. Sebab saya nampak ada beberapa kes sebelum ini berlaku kelekaan begitu, yang mana terdapat kes-kes yang berlaku ataupun kluster akibat apa kita sebut tidak menumpukan perhatian pencegahan yang perlu diambil apabila kuarantin rumah diwajibkan. Dan saya dimaklumkan juga terdapat masalah di mana mereka-mereka yang diwajibkan kuarantin di rumah ini ada yang gagal untuk hadir semula untuk ujian kali kedua. Jadi dengan mewajibkan kuarantin untuk mereka semua yang pulang dari luar negara, kita harap perkara ini dapat dielakkan. Bukan sahaja tularan daripada mereka yang datang, tapi juga kepada keluarga yang menjemput mereka di lapangan terbang dan seterusnya ketika berada di rumah. Adakah Prof setuju bahawa rata-ratanya mungkin setiap kelompok masyarakat ataupun setiap golongan individu di Malaysia ini tidak sama, tetapi rata-ratanya ada sebarang bahaya bahawa kita semakin leka, semakin alpa dan kita serasa semakin selesa seperti yang kita kongsikan sebelum tadi, yang boleh menyebabkan perkara-perkara seperti di beberapa negara lain, khasnya di Amerika Syarikat dan negara-negara lain, menyaksikan penularan kembali, gelombang kedua dan malah ketiga COVID-19. Kalau kita perhatikan di Amerika Syarikat, masalah utama mereka ialah ketidakseragaman keputusan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat kerajaan-kerajaan negeri lah. Jadi di situ ada sedikit perselisihan dan menyebabkan sebahagiannya mengamalkan pencegahan seperti yang disyorkan dan sebahagiannya masih mengambil langkah mudah. Bagi kita di Malaysia, saya beranggapan perkara itu tidak menjadi masalah. Tinggal lagi kita perlu saling ingat-mengingatilah, memperingatkan bahawa kita sebenarnya masih berada dalam keadaan wabak. Kita belum lagi masuk ke era pasca wabak. Tinggal lagi kes tu menurun, tetapi wabak tu masih ada potensi untuk berlaku semula. Jadi komitmen kita untuk mendepani kemungkinan akan berlaku wabak ni perlu kita teruskan dan jangan sekali-kali kita cuai. Walaupun dari segi praktikal, dari segi praktis ni kita perhatikan, saya lah mencerap keadaan masyarakat. Ada yang sudah menganggap seolah-olah kita bebas penuhnya dari wabak. Dan kefahaman ini sepatutnya diperbetulkan di peringkat semua peringkat lah. Dari segi sains, Prof, dan juga epidemiologi, bagaimana takrifan yang menentukan bahawa kita sudah pun lepasi fasa wabak dan kita berada di fasa pasca wabak? Dari segi epidemiologinya, apabila ada langkah pencegahan yang kita sebut dapat membantu pencegahan penularan, saya bagi contoh kalau kita dah ada vaksin, kita dan kes-kes yang dilaporkan sudah menurun dan kita mencatatkan SIFA dalam beberapa tempoh yang tertentu, beberapa kitaran tertentu setiap 14 hari itu, maka kita boleh mengisytiharkanlah kes-kes sudah tidak lagi berada dalam keadaan wabak dan
kita boleh kita sebut melaksanakanlah aktiviti-aktiviti yang kita sifatkan sebagai pasca wabak. Tapi dalam keadaan sekarang ni dengan beberapa buah negara yang masih mencatatkan kes-kes yang tinggi seperti Brazil, Amerika Syarikat, India dan juga Mexico dan juga Afrika Selatan ni kalau saya tak silap. Kita masih perlu berjaga-jaga kemungkinan akan berlakunya wabak ini pada masa-masa yang akan datang. Prof, kita lihat sejak pengumuman PKPP, khasnya kebanyakan aktiviti sudah pun dibenarkan semula, kebanyakan sektor ekonomi dan syarikat dibenarkan beroperasi semula. Rata-ratanya kehidupan sudah pun kembali kepada normal, mungkin lebih daripada 95%. Adakah keputusan ini dibuat berdasarkan dalam pendapat Prof dan pemerhatian Prof bahawa kes-kes baru yang kita ada ni ianya tidak berada di dalam masyarakat di luar secara umumnya, seperti yang Prof sebut tadi, yang kita saksikan sejak beberapa minggu lepas, kebanyakan kes adalah kes import dan mungkin selebihnya itu kes penularan tempatan adalah dalam kalangan kontak rapat, kes-kes terdahulu yang sudah pun mereka diisolasikan dan sebagainya. Jadi adakah selamat untuk kita katakan bahawa COVID-19 virus itu tidak ada lagi di dalam masyarakat di luar sana secara umumnya? Secara umum, saya tak dapat nak mengesahkan keadaan tersebut sebab kita tidak membuat kajian secara menyeluruh tentang seroprevalent. Kemungkinan ada mereka-mereka yang dijangkiti tapi tidak menunjukkan sebarang gejala tetap ada. Disebabkan itulah yang kita masih menekankan bahawa langkah-langkah pencegahan masih perlu diteruskan bagi mengelakkan berlakunya potensi kes-kes yang baru. Keadaan ini kita bimbang sebab ada sebahagian kita terdedah kepada komplikasi serius yang boleh membawa kesan-kesan yang tidak kita ingini termasuk kes-kes kematian. Maka untuk mengatakan kita memang selamat, bagi saya apa yang kita boleh katakan ialah kita masih belum selamat sepenuhnya tapi risiko penularan di kalangan rakyat tempatan adalah rendah. Bagaimanapun sempadan negara kita perlu kita sentiasa perkukuhkan untuk mengelakkan tularan kes yang baru. Okey. Prof, untuk menutup perbincangan kita untuk kali ini, sesi ini, secara ringkasnya, kita berada di satu juncture, satu detik yang amat kritikal apabila kita menyaksikan seolah-olah peperangan melawan COVID-19 ini kita sedang menang tetapi masih lagi belum sampai ke destinasinya, masih lagi belum kita boleh isytiharkan kejayaan sepenuhnya. Kita berada di satu tempat yang sangat kritikal yang kita boleh menentukan hala tuju penularan COVID-19 di negara ini bergerak ke hadapan. Jadi, di tempoh ini, apakah kesilapan terbesar yang kita semua boleh lakukan dan akan mungkin mengundang kembali wabak ini kembali ke Malaysia? Satu perkara besar yang mungkin kita terlupa ataupun terleka ialah mengambil mudah kepada langkah-langkah pencegahan yang disyorkan. Yang paling ketara ialah apabila keadaan-keadaan di tempat awam yang mana kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga tidak diberikan tumpuan dan perhatian. Seolah-olah kita telah bebas penuhnya kembali ke era sebelum wabak COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sekiranya mereka-mereka yang kembali dari luar negara dianggap sama juga seperti kita yang berada di tempatan ini, potensi penularan itu boleh berlaku dan menyebabkan potensi wabak ataupun kluster-kluster yang mungkin terjadi. Jadi untuk itu bagi saya lah kita telah melalui period ataupun tempoh yang masa hampir 3 bulan dan sekarang ni hampir 4 bulan. Kita telah melalui keadaan PKP yang bagi saya agak meresahkan kebanyakan kita. Marilah kita sama-sama menghargai apa yang kita ada sekarang ni dengan meneruskan komitmen kita untuk menjaga kesihatan dan juga meneruskan langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan kes-kes yang baru. Terima kasih Profesor Madiah. Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan di UPM Universiti Putra Malaysia.